Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, di mana pelajaran kita pada hari ini iaitu tajuk perhubungan. Okey, murid-murid, kita lihat perhubungan. Apa itu perhubungan? Tajuk kita pada ini adalah perhubungan. Okey, yang pertama kita tengok apa itu persahabatan. Dalam topik perhubungan ni dia menerangkan tentang persahabatan. Okey, kita tengok persahabatan ialah suatu hubungan yang sangat dekat dan memiliki banyak unsur persamaan antara individu dengan individu lain. Okey, manakala definisi sahabat pula ialah kawan dekat, iaitu seseorang untuk berbicara bagi mendapatkan pertolongan, sokongan dan bersama dalam melakukan sesuatu. Itu yang dikategorikan sebagai sahabat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri persahabatan yang baik. Okey, ciri-ciri persahabatan yang baik, yang pertama setia kawan, yang kedua menghargai, yang ketiga penyayang, yang keempat saling membantu, dan yang kelima saling menghormati. Untuk menjadi sahabat yang baik perlulah ada kelima-lima ciri tersebut. Okey, seterusnya jenis-jenis persahabatan. Okey, jenis-jenis persahabatan ni dikategorikan sebagai empat. Empat dia bagi. Yang pertama, kenalan. Okey, kita tengok dulu kenalan tu apa. Okey, kenalan ni ialah seseorang yang dikenali. Contohnya kita kenal je dia, tu adalah kenalan. Kita kenal nama si A, si B, itu kenalan. Okey, yang kedua kawan biasa. Apa itu pula kawan biasa? Kawan biasa ialah seseorang yang berada bersama dalam pergaulan harian. Contohnya kawan biasa kita yang berada di sekolah, sentiasa ada bersama-sama kita semasa di sekolah, mana harian lah. Yang seterusnya kawan karib. Kawan karib ni ialah kawan yang paling rapat. Itu adalah kawan karib. Kawan karib ialah kawan yang paling rapat dengan kita. Seterusnya kawan sejati pula. Kawan sejati ni adalah apa? Kawan yang sanggup mengorbankan masa atau sumber lain untuk membantu kawan mereka yang mengalami kesusahan. Kawan sejati ni sebenarnya susah nak cari dalam kalangan-kalangan. Kawan sejati ni kawan yang sanggup mengorbankan masa, yang sentiasa dengan kita. Time kita susah dia ada, time kita senang pun dia ada. Itu dinamakan kawan sejati. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada kepentingan menjaga batas pergaulan. Pentingnya menjaga. Kenapa perlu menjaga batas pergaulan? Sebab apa? Yang pertama, menghormati hak peribadi orang lain. Bila kita jaga batas pergaulan ni, boleh menghormati hak peribadi orang lain. Yang kedua, mengeratkan hubungan sesama rakan. Bila kita jaga, jadi semakin erat lagi hubungan kita dengan kawan-kawan kita. Yang ketiga, menghadkan hubungan lelaki dan perempuan. Biasalah pergaulan ni kita kena hadkan pergaulan lah, lelaki dan perempuan. Berkawan boleh, tapi hadkan hubungan. Yang seterusnya ialah menghormati agama masing-masing. Dalam Malaysia kita punya ni adalah kita berbilang kaum. Jadi kawan-kawan kita ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan, semua berbilang kaum. Jadi bila kita menjaga batas pergaulan ni, bolehlah menghormati agama masing-masing. Dia hormat agama kita, kita hormat agama dia. Dan seterusnya, okey, kita pergi pula kepada kesan-kesan tidak menjaga pergaulan. Yang pertama, mendorong ke arah maksiat. Biasalah, kalau kita bergaul bebas, menuju ke arah kemaksiatan. Jadi, bila kesan tak jaga, itulah mendorong ke arah kemaksiatan lah. Yang seterusnya merosakkan perpaduan dan membangkitkan permusuhan lah dalam kalangan masyarakat. Merosakkan perpaduan lah, maknanya kalau tak jaga, rosaklah kita tak jaga agama dia, kita tak jaga agama, jadi pertengkaran, perbalahan, jadi tidak amanlah.
Yang seterusnya, hidup dalam keadaan tidak aman. Ya, hidup dalam keadaan tidak aman lah. Bila ada pergaduhan, ada pertelingkahan, itulah kesan-kesannya. Yang terakhir ialah menjatuhkan air muka sendiri, hilang perasaan malu. Bila kita tak jaga, berlakulah. Bila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, jadilah jatuhlah air muka sendiri, air muka mak ayah kita, hilang perasaan malu lah. Bila kita tidak menjaga kesan-kesannya. Baiklah, seterusnya kita tengok pula komunikasi dalam persahabatan. Macam mana kita nak berkomunikasi bila dalam persahabatan? Macam mana kita nak berkomunikasi yang berkesan? Kita tengoklah gambar rajah yang tertera ni. 3 orang sahabat yang mana dia bagi perwatakan yang baik. Mana perwatakan baik ni? Dalam arti kata mesra dan peramah lah. Dalam perhubungan ni kita kena ada mesra, ada peramah, jangan sombong. Tengok wujud hubungan mata. Mana bila bercakap, kita kena pandang dia. Tak boleh kita membelakangkan dia. Bercakap macam tidak suka lah. Bila kita macam menunjukkan kemesraan lah. Mata, eye contact kata. Bila berhadapan dengan berborak. Yang seterusnya, menunjukkan minat dalam kelas. Maknanya kita minat. Kita nak tahu benda dia cakap tu, kita nak tahu. Maknanya kita menunjukkan minat untuk kita dalam berkomunikasi. Yang seterusnya, memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi ini kita pilih waktu yang tepat. Maknanya waktu dia tidak marah, kita boleh pilih. Kita pilih lah. Takkan ada waktu dia marah pun kita nak berkomunikasi atau kita nak bercakap dengan dia. Dan tidak ada masalah. Tak boleh lah. Mungkin masa tu kalau dia tengah marah, bila marah, jadilah perbalahan, pergaduhan. Kita perlu pilih waktu yang tepat untuk komunikasi. Itulah, baiklah, itu sahaja perkongsian atau pembelajaran pada hari ini, tajuk persahabatan, yang mana pada hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu persahabatan, ciri-ciri persahabatan yang baik, jenis persahabatan, kepentingan menjaga batas pergaulan, kesan-kesan daripada tidak menjaga pergaulan, kesan-kesan tidak menjaga pergaulan, dan komunikasi dalam persahabatan, iaitu komunikasi yang berkesan. Jadi cukup sekadar itu untuk kelas pendidikan jasmani pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.